Jadi alhamdulillah, kita punya topik kita pada hari ini adalah untuk menceritakan mengenai fadilat berdoa, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika mana menceritakan dalam Al-Quran mengenai hukum akan berpuasa dan juga fadilat Ramadan. Selepas Allah Subhanahu wa taala menceritakan mengenai kewajipan berpuasa, mengenai hukum akan berpuasa sedikit sebanyak dan juga mengenai fadilat bulan Ramadan, lalu Allah Subhanahu wa taala menarik perhatian kita dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu hamba-hambaku mengenaiku, wahai Muhammad, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini maha dekat. Maknanya Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama-sama dengan kita. Allah Taala punya rahmat, ilmu Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama-sama dengan hamba-Nya. Falyastajibu li ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku membalas, aku menyahut seruan mereka-mereka yang menyeruku sewaktu mereka berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah hamba-hambaku ini menyahut seruanku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Di sini ni menunjuk kepentingan berdoa. Bila Allah Subhanahu wa taala menceritakan mengenai puasa, kemudian Allah Taala cerita pula pasal doa, ini menunjukkan bahawa bulan puasa ialah bulan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahawa di mana kita sentiasa dengarlah tiap-tiap hari di corong-corong radio yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kamu telah berkata, ud'uni, serulah aku, astajib lakum, nescaya aku akan kabulkan permintaanmu. Ni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada setiap mereka yang berdoa, yang mana setiap yang berdoa pasti Allah Subhanahu wa taala akan sambut, pasti Allah Taala akan memakbulkan permintaan mereka-mereka yang berdoa. Pun begitu, untuk kita nak memastikanlah semoga doa kita ni sentiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ada adab-adab dia. Dia punya proses dan prosedur. Kita pun pergi mana-mana pun ada prosedur dia juga. Sebab itulah, kalaulah kita ingin doa kita segera dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita kena ikut adab-adabnya, kita penuhkan etiketnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyambut ataupun memakbulkan permintaan, segala permintaan kita. Jadi yang pertama sekali lah, adab yang pertama sekali ialah apabila kita berdoa, hendaklah kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mampu memenuhkan segala kita punya permintaan. Ini yang pertama. Kalau kita berdoa tapi kita pun tak yakin yang Allah Subhanahu wa taala naudzubillah boleh penuhkan permintaan kita, ini adalah satu benda yang sangat pelik lah. Dah kalau kita tak yakin kepada Allah Taala, buat apa minta tolong? Jadi adab yang pertama, mestilah kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala memang maha berkuasa untuk memenuhkan segala permintaan kita. Sebab itulah Allah Taala kata apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, apabila hamba aku bertanya kepada kamu wahai Muhammad mengenai aku, maka beritahu aku ni dekat. Aku boleh jawab, aku memakbulkan ujibu da'watad da'i, seruan orang-orang yang berdoa ni apabila mereka berdoa kepada aku. Jadi sebab itulah kita mesti yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala memang boleh dan maha boleh untuk memakbulkan segala permintaan kita. Yang kedua, bila kita berdoa hendaklah kita ikhlas. Maknanya bila kita doa ni tauhid kena ada lah. Kan? Kita cuma minta daripada Allah Subhanahu wa taala sahaja dan tidak minta daripada yang lain. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu, iaitu semua manusialah, tidaklah diperintahkan ke atas mereka itu melainkan agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala hal keadaan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka digalakkan untuk kita menyebut nama-nama Allah yang terbaik, Asmaul Husna. Ini ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Tuhan yang maha mendengar, wahai Tuhan yang maha pengasih, wahai Tuhan yang maha penyayang. Maknanya kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan sebut Asmaul Husna dalam doa kita. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi milik Allah lah, hanya milik Allah nama-nama yang terbaik, maka serulah Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Kemudian yang keempat,
hendaklah kita mulakan kita punya doa ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Fadalah binti bin Ubaid radhiyallahu an, katanya satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di dalam masjid. Idz dakhala rajulun fa shalla. Lalu masuklah seorang lelaki ke dalam masjid ni, dia pun mula berdoa. Dia berkata apa? Allahumma ghfirli warhamni. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ya Allah, rahmatilah aku. Masuk-masuk terus doa. Allah, ampunkanlah aku. Ya Allah, rahmatilah aku. Lalu Nabi SAW bila dengar ni, Rasulullah SAW kata, Ajil ta'yuhal musalli. Oi, kamu ni gopoh sangat, wahai orang yang berdoa. Kamu gopoh sangat ni. Idza sallaita faqa'atta fahmadillah bima huwa ahluh. Apabila kamu ni dah nak mula berdoa dan kamu duduk, jadi pertama sekali sepatutnya kamu buat apa? Puji Allah Subhanahu wa taala, bertahmidlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang paling selayaknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa salli alai. Kemudian lepas dah memuji Allah taala, salli alai. Selawatlah ke atasku. Kemudian baru doa, thumma du'hu. Lepas tu doalah ke Allah Subhanahu wa taala apa kamu nak doa. Jadi kemudian nak diceritakan pula, jadi lelaki itu pun doalah, seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kemudian dia kata, kemudian datang pula seorang lelaki lain ni, masuk dalam masjid. Masuk pula seorang lelaki lain dalam masjid. Kemudian dia pun, apa yang dia buat, dia masuk dia berdoa agak. Jadi dia start dengan, dia puji Allah Subhanahu Wa Taala, selawat ke atas Nabi SAW. Kemudian dia pun doalah. Dan Nabi SAW bila tengok, dia kata, Ayuhal musalli, udu'u tujab. Nabi SAW kata, wahai orang yang berdoa, dia kata, kamu mintalah apa pun saya, kamu punya doa akan dimakbulkan. Ini dia adab. Dengan kita memuji Allah Ta'ala, dengan kita bersalawat ke atas Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan terima kita punya doa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya. Kemudian, di antara sunat-sunat berdoa juga ialah kita menghadap kiblat lah. Kita menghadap kiblat. Ini satu benda yang sangat-sangat dianjurkan oleh agama. Kalaulah kita ada berpeluang, kita tahu kiblat kat mana ataupun kita kat dalam masjid, dan ini sebaik-baiknya kita menghadap kiblat, seperti mana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW sewaktu perang Badar. Sebelum malam perang Badar tu, sebelum tu Nabi SAW berdoa, even masa tu tengah-tengah perang pun Nabi SAW menghadap kiblat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kemenangan. Kemudian yang ketujuh ialah kita angkat tangan lah. Kita angkat tangan, mengangkat kedua belah tangan kita. Jadi macam mana, ada yang kata buat macam ni, ada yang kata buat macam ni, tak apalah, angkat tangan lah. Asalkan kita angkat tangan ni, memang ada dalam riwayat, yang mana dalam hadis dalam Abu Daud diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun. Bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala ni maha pemalu dan maha mulia. Jadi pemalu macam mana ni? Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilahi an yaruddahuma sifran. Allah Taala malu apabila hamba-Nya angkat kedua belah tangannya minta kepada Allah Taala. Allah Taala berasa malu untuk pulangkan tangan hamba itu dengan tangan kosong. Maknanya setiap kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, angkat tangan, doa kepada Allah Taala malu untuk bagi kita zero. Sebab itulah kenapa angkat tangan ni menunjukkan bahawa kita merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara adab-adab yang lain ialah kita yakin bukan setakat Allah Subhanahu Wa Taala ni boleh bagi. Kita mesti yakin yang Allah Taala akan bagi. Allah Taala akan bagi. Kita mesti yakin yang Allah Taala pasti akan kabulkan permintaan kita. Yang mana Nabi SAW bersabda, Udu'allahu antum muqinuna bil ijabah wa alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin, rawahu Tirmizi. Yang mana doalah kamu, Nabi SAW kata, doalah kamu kepada Allah Ta'ala hal keadaan kamu yakin yang Allah Ta'ala akan terima doa kamu. Wa'alamu, dan ketahuilah olehmu bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama sekali tidak akan memakbulkan doa daripada hati yang lalai dan juga cuai dan leka. Kadang-kadang kita kata, kenapalah doa aku ni tak terima, kenapalah doa aku tak terima. Kita pun sebenarnya masa tengah doa tu, kita tak tahu kita minta doa. Amin kan. Dan di antara juga, di antara last kali lah, bila dalam adab berdoa ni, tak kira lah sama ada kita faham tak faham, kita sebut amin. Sebut amin ni penting. Amin ni, masa saya mengikut kata Syekh saya lah, Mufti Muhammad Ali Bopali, dia kata amin ni maknanya Allahumma ummana bil khair. Ya Allah,
berikanlah kami kebaikan. Maknanya doa ni tak kira lah dalam doa tu kadang-kadang kita berdoa apa. So as if macam kita kata, ya Allah, kalaulah ada kebaikan dalam doa ni untuk aku, bagi kebaikan itu untuk aku. Kan kadang-kadang orang kata amin, cakap amin, 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 tak faham, tak faham. Tak ada masalah, cakap je amin. Kalau tak baik tu tak dapat lah. Pasal amin ni kalau ada kebaikan bagi kat saya. Itulah maknanya. Makna amin mengikut pandangan Syekh saya Mufti Muhammad Ali Bopali. Apa pun saya rasa setakat sini dahululah saya punya celoteh saya lah kan. Kita pun kadang-kadang banyaklah kelemahan ni. Kalau ada yang salah dan silap, semuanya daripada saya sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Betul, Maha Benar. Segala kesilapan yang saya lakukan adalah daripada saya sendiri. Allah Taala dan Rasulnya suci daripada segala kesilapan dan kesilapan yang saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.